Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Penyamun SPRM dipenjara 3 tahun sahaja. Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Shahrum Nizam Baharudin 41 tahun mengaku bersalah menggunakan wang rampasan agensi tersebut berjumlah 6.94 juta US dollar. Berikutan pengakuan tersebut, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun berkuat kuasa dari tarikh tangkapan 13 September 2021 dan sebatan 2 kali di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiksaan. Ramai yang tercengang dengan keringanan hukuman berbanding dengan amaun yang dijarah serta kedudukannya sebagai penguasa yang sepatutnya berpegang kepada nilai integriti yang tinggi. Bagaimana Shahrum Nizam boleh menjadi gelap mata dengan menjarah dana kerajaan yang diamanahkan kepadanya serta berbelanja sakan dengan wang tersebut? Ia bermula apabila Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO, Jabatan Perdana Menteri Datuk Hassanah Abdul Hamid didakwa atas tuduhan pecah amanah 12.1 juta US dollar milik kerajaan pada 25 Oktober 2018. SPRM menyita wang tunai dan barangan daripada Hassanah manakala Shahrum dilantik sebagai Ketua Operasi dalam Ops Dina 2 berkaitan dengan penyiasatan ke atas kes tersebut. Wang rampasan itu disimpan di dalam peti besi di bawah jagaan Ketua Cawangan Tindakan Khas KCCTK. Maka bermulalah siri belanja sakan Shahrum Nizam. Menurut laporan, pada 17 Disember 2018, tertuduh telah meminta KCCTK untuk menyerahkan sebahagian wang rampasan tersebut, kononnya untuk pengiraan semula dan disahkan ketulinannya. Shahrum Nizam mengambil 800,000 US dollar dan ditukarkan kepada ringgit Malaysia dengan bantuan seseorang di Kota Damansara. Nilai hasil tukaran ketika itu 1.6 juta ringgit. Pada 9 April 2019, tertuduh sekali lagi meminta wang rampasan yang berada dalam simpanan KCCTK juga untuk tujuan yang sama. Kali ini Shahrum Nizam mengambil sebanyak 2,470,000 US dollar dan mendapat hasil tukaran sebanyak 9,880,000 ringgit. Sementara itu, wang sebanyak 4.07 juta US dollar disimpan oleh seorang kenalannya untuk dijadikan modal perniagaan. Namun pada 12 April 2021, Mahkamah Tinggi melepas tanpa membebaskan Hassanah daripada pertuduhan melakukan pecah amanah. Lalu perbuatan Shahrum Nizam pun terbongkar. Ini kerana pada 23 Ogos 2021, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur memerintahkan supaya wang eksibit yang dirampas dalam kes Hassanah termasuk wang 6.94 juta US dollar tersebut dipulangkan semula kepada MEIO. Apabila diperiksa, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPM Muhammad Yani Daud mendapati wang rampasan dalam dolar Amerika itu diragui ketulinannya. Apa yang dibuat oleh Shahrum Nizam dengan wang yang dicurinya? Hasil siasatan mendapati tertuduh telah menjadikan wang eksibit itu untuk kegunaan sendiri dengan membeli aset-aset mewah dengan membelanjakan wang tersebut untuk membeli secara tunai sebuah rumah 2,5 tingkat di Kota Warisan Sepang, jam tangan berjenama iaitu 4 unit jam tangan jenama Hublot Big Bang, 2 unit jam tangan jenama Tag Heuer dan 2 unit jam tangan jenama Rolex secara tunai di sebuah kedai jam di Mid Valley City dengan nilai keseluruhan pembelian berjumlah RM397,580. Sebuah kenderaan jenis 4x4 jenama Ford Raptor 2.0 secara tunai berjumlah RM219,000. 2 bidang tanah masing-masing seluas 2.9967 hektar bernilai RM333,220 atas nama tertuduh dan 1.244 hektar bernilai RM150,000 atas nama isterinya di Jerantur Pahang. Sebuah kereta jenis Honda Civic Type R 2.4L Turbo bernilai RM290,030 yang mana pembayaran dibuat secara tunai berjumlah RM260,930.
Sebuah motosikal Ducati 1299 Panigale R Final Edition bernilai RM278,000 dan sebuah lagi motosikal Ducati 1199 Superleggera bernilai RM300,000 yang mana pembelian motosikal itu telah dibuat dengan cara trade-in motosikal Panigale 1199R oleh tertuduh berjumlah RM110,000, manakala sebahagian lagi RM190,000 dibayar 5 kali oleh tertuduh kepada kedai motosikal, dan sebuah kereta Mercedes-Benz A250 Sport secara tunai bernilai RM130,000, dan tertuduh juga meminta seseorang untuk menyimpan wang tunai sebanyak RM1.4 juta sebagai persediaan untuk dijadikan modal perniagaan kayu balak. Justru tidak hairan apabila ramai yang mempertikaikan bagaimana protokol yang digunakan oleh SPRM sehingga pegawainya boleh dengan mudah membawa keluar wang sebanyak itu dari bangunan SPRM yang pastinya dikawal rapi. Namun lebih memalukan apabila tertuduh seorang pegawai kanan agensi pembanteras rasuah berbangsa Melayu beragama Islam sanggup melakukan perbuatan yang kita tidak pernah dengar berlaku di Denmark, Finland atau New Zealand. Semoga episod yang mengaibkan negara ini membuka mata ahli parlimen dari kedua pihak, kerajaan dan pembangkang untuk mendesak supaya SPRM dikeluarkan dari JPM dan diletakkan di bawah parlimen.